Okey, ini cerita Nabi Allah Idris alaihi salam. Seperti mana dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyyah wa rafa'nahu makanan 'aliyyah." Dan ceritakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan cerita Nabi Idris yang disebutkan dalam Al-Quran dan adalah beliau itu Nabi Idris alaihi salam seorang yang mencintai kejujuran dan seorang nabi, siddiqan nabiyah wa rafa'nahu makanan 'aliyyah, dan diangkatnya beliau itu ke tempat yang tinggi. Yakni kami, iaitu Allah Taala, mengangkatnya itu ke tempat yang tinggi. Jadi tempat yang tinggi itu ada banyak tafsirannya. Qila hiyal jannah, ada yang mengatakan di syurga, seperti mana yang saya sebutkan pada video sebelumnya, iaitu Nabi Idris diziarahi malaikatul maut. Waqila, dikatakan adalah diangkat kedudukannya, martabatnya di dunia. Waqila huwa innahu rafa'a ila as-sama'i rabi'ah, adalah dikatakan juga beliau diangkat ke langit yang keempat, seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan sanadnya sampai kepada Sayyidina Rasulullah SAW, kepada Sayyidina Nabi SAW, annahu ra'a Idris fis sama'i rabi'ah lailatul mi'raj, iaitu Nabi SAW melihat Nabi Idris AS itu di langit yang keempat ketika perjalanan baginda, perjalanan mi'raj baginda lah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ni yang nak kita kongsi ni adalah satu riwayat yang mengatakan Nabi Idris ni diangkatkan ke langit. Jadi sebelum tu yang saya share was diziarahi malaikatul maut daripada sanadnya Imam Wahab bin Munabbih, itu beliau hidup kan di langit. Tapi sanad ni daripada Ka'ab al-Ahbar yang menyatakan Nabi Idris itu wafat di langit. Jadi sedikit sebanyak tentang biografi Nabi Idris alaihissalam before kita go any further. Adalah beliau ini, Nabi Idris adalah atuk moyangnya Nabi Nuh, the great grandfather atau great grandfather lah of Nabi Nuh alaihissalam. Dan beliau ini namanya adalah Ukhnuh. Kata ulama, nama asalnya adalah Ukhnuh. Jadi dia punya genealogy adalah nama beliau Ukhnuh bin Yarib bin Mahlail bin Qainan bin Anush bin Shith bin Adam alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wa taslim. Itu dia punya silsilah keturunan Nabi Idris alaihi salam. Dan beliau ini dinamakan Idris seperti kata Imam Wahab bin Munabbih, Sumya Idris, dinamakannya Idris kerana beliau ni banyak menderas kitab, belajar kitab-kitab kitab Allah lah, yang daripada zaman Nabi Adam tu kan, suhuf yang diturunkan kepada Nabi Adam itu. Jadi Nabi Idris ni rajin, orangnya rajin belajar, suka baca kitab. Jadi Nabi Idris ni Allah Ta'ala wahyukan kepadanya, dikatakan 30 kitab, 30 suhuf, bukan kitab, suhuf, lembaran, scrolls gitu. Dan beliau ni ada ciri-ciri yang istimewa tentang Nabi Idris ni adalah beliau ni the first tailor in the world. Maksudnya beliau adalah the first tailor yang jahit memakai cotton, daripada jenis cotton. Sebab zaman sebelum Nabi Idris tu, the civilization antara Nabi Adam dan Nabi Idris tu, mereka memakai baju daripada kulit kambing yang tidak berjahit. It is not knitted lah gitu. Jadi Nabi Idris ni orang pertama yang menjahit baju yang berjahit dan memakai baju yang berjahit daripada kain cotton. Dan beliau juga orang yang pertama yang menulis dengan pen. Orang pertama yang menulis dengan pen. Dan juga beliau juga orang yang pertama yang manittakhadha silah, orang yang pertama mengambil senjata lah, waqatul kufar, dan berperang, waqatul kufar, dan orang yang memerangi orang-orang kufar itu juga Nabi Idris, jihad fisabilillah lah, dengan menggunakan weapon, senjata. Dan orang yang pertama juga progenitor bagi ilmu nujum, astronomy, astrology, dan juga hisab, mathematics, iaitu Nabi Idris alaihi salam. Banyaklah cerita Nabi Idris tu panjang lah kalau kita nak ceritakan tentang riwayat hidup beliau tu.
baginda pada zamannya tu manusia tu sebahagiannya mukmin, sebahagiannya kafir. Macam kita semualah. Kita zaman kita pun ada yang percaya Allah, ada yang tidak percaya Allah. Jadi pada zaman beliau tu, beliau memerangi anak-anak Bani Qabil yang menyembah berhala, asnam, idols lah. Dan mereka tidak bertauhidkan Allah, dan mereka itu mengambil 5 patung, 5 idols tu, mereka menyembahnya lah. Iaitu patungnya yang bernama Wad, Waswa', wa Yaghuth, wa Ya'uq, wa Nasr. Dalam Al-Quranul Karim ada sebut patung-patung tersebut. Jadi Nabi Idris ni dibangkitkan untuk memerangi mereka lah, untuk mendakwah, ajak mereka tu untuk masuk pada agama yang benar lah, kan. Jadi Nabi Idris itu private life baginda lah, beliau tu seorang tailor. Jadi beliau itu bekerja dengan hasil kerjanya lah, as a tailor, ambil upah, kan. Ambil upah, jahit baju untuk orang lah, as a tailor. Dan ketika baginda tu jahit baju, kalau baginda alaihi salatu wassalam terlupa ketika menjahit tu, baginda terlupa untuk bertasbih. Kerana Nabi Idris alaihi salam ni ketika dia menjahit baju, beliau akan bertasbih kepada Allah. Dan jadi kalau baginda terlalai daripada tasbih kepada Allah, baginda akan ulang balik jahitan tersebut. Begitu subhanallah. Seorang Nabi Idris lah, Nabi Rasulullah kan. Jadi ibadahnya kuat, qiyamul lail pada waktu malam, membaca kitab-kitab yang 30 suhuf tu kan. Rajin baca kitab tersebut lah, dengan yakni ibadah lah. Macam kita baca Quran kan. Jadi dia, baginda tu qiyamul lail pada waktu malam. Pada siang hari tu baginda puasa sepanjang tahun subhanallah. Jadi banyaklah ceritanya. Nabi Idris juga seorang yang wara', tidak makan kecuali daripada hasil usahanya lah, wara' yang maknanya Nabi Idris alaihi salatu wasallam. Jadi sebabnya dia naikkan, dia Allah Ta'ala naikkan baginda tu ke langit daripada sanadnya yang disebutkan oleh Ka'ab al-Ahbar, Imam Ka'ab al-Ahbar rahimahullah ta'ala wa ghairuhu, dan selainnya. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas itu radhiyallahu anhuma, sepupu Rasulullah SAW, dan juga sahabat Nabi yang didoakan oleh Rasulullah dengan doa Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, kan. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar pada satu ketika tu, apa sebabnya cerita tentang Nabi Idris. Sayyidina Abdullah bin Abbas tanya Ka'ab al-Ahbar tentang cerita Nabi Idris, dan disebabkan maksud daripada ayat Allah Ta'ala wa rafa'nahu makanan 'aliyah, diangkat ni ke tempat yang tinggi. Jadi kata Ka'ab al-Ahbar, adalah satu ketika annahu sara dzatal yawm fil hajah, bagi Nabi Idris itu pada satu hari itu berjalan lah kerana ada satu keperluan lah, kan. Jadi hari itu hari panas such a scorchy hot day lah. Scorching, the heat was scorching lah, very hot day. Jadi Nabi Idris tu ditimpa dengan terik matahari yang tersangat lah. Jadi kata Nabi Idris, ya Rabb, wahai Tuhan, aku ni berjalan pada satu hari ni, aku ditimpa kerana terik matahari yang tersangat panas, dan ia itu memudaratkan aku, it harms me. Jadi bagaimana pula dengan orang yang menanggungnya, yakni menanggung matahari itu pada perjalanan 500 tahun pada satu hari. Ya Allah, Allahumma khafif anhu, ya Allah kau ringankanlah baginya, bagi orang tersebut yang menanggung matahari, daripada beratnya dan terik panasnya lah, kata Nabi Idris AS. Maka falamma asbah, maka pada ketika waktu pagi itu, satu malaikat daripada malaikat maka Allah itu mendapati dah redup sikit daripada terik matahari itu, agak ringan daripada teriknya tu. Jadi malaikat tersebut pun berkata, wahai Tuhan, apakah mallazi qadaita fi, apa yang telah engkau takdirkan sehingga kan diringankan bagi aku daripada terik matahari ini. Lebih kurang gitulah. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya hamba aku Idris, dia telah memintakan kepada aku itu untuk meringankan bagi engkau akan menanggungnya, dan juga daripada terik panas mataharinya. Dua perkara dia minta. Maka aku memperkenankan, aku sampaikan doanya, kata Allah Ta'ala.
Maka kata malaikat tu wahai Tuhan, jadikanlah bagi aku dan baginya itu persahabatan, friendship lah. Jadi Allah Ta'ala pun mengizinkan dan malaikat tersebut pada satu hari itu menziarahi, visit Nabi Idris lah. Jadi dia jumpa dengan Nabi Idris. Nabi Idris pun tak kala bertemu dengan malaikat tersebut Malakus Syams lah, malaikat matahari digelarnya, Malakus Syams. Dia kata Nabi Idris aku ni dikhabarkan malaikat Allah yang paling mulia, yakni antara malaikat-malaikat Allah yang paling mulia lah, dan yang paling rapat dengan malaikatul maut. Lebih kurang macam itulah. Jadi aku ni ada juga riwayat yang mengatakan malaikat ini mirip dengan adalah malaikat Israfil. Ada yang kata malaikat Israfil. Allahu a'lam. Riwayat tu banyaklah. Jadi kalau adalah malaikat itu malaikat Israfil yang disebutkan, malaikat Israfil ni dengan Sayyidina Israel malaikat maut ni, kata ulama lah dengan sebagian riwayat tu mereka tu look alike. Tapi itu cerita lain lah. Kalau malaikat itu adalah malaikat Israfil pada riwayat yang lain, macam itulah. Tapi kalau ini Allahu a'lam, tapi menurut sanad khabar ini adalah satu malaikat yang kita gelar as Malakus Syams, malaikat matahari. Walhasil malaikat ini adalah antara malaikat Allah yang paling mulia dan rapat dengan malaikat maut. Jadi kata Nabi Idris, fashfa'li, kau syafaatkanlah bagi aku untuk kau tangguhkan usia aku lah, atau hari mati aku, panjang umur lah. Senang kata panjang umur. Tangguhkan aku punya hari kematian aku, postpone lah, delay kan, to a further date, supaya aku ni dapat bertambah buat syukur dan juga buat ibadah kepada Allah. Jadi kata malaikat tersebut la yuakhirullah nafsan idza jaa ajaluha. Allah Ta'ala tu macam mana kalau dah sampai ajalnya, mana boleh postpone kan. Allah Ta'ala tidak akan delay kan, kalau dah sampai masanya. When the time comes, cannot delay. Tapi aku akan tanyalah bagi pihak engkau tu, bawa naik pergi langit. Jadi malaikat tersebut, Malakus Syams tu malaikat matahari tu meletakkannya Sayyidina Idris AS ni di tempat terbit matahari. Tempat terbit matahari ni located dekat langit keempat, seperti yang disebutkan oleh sanadnya Sayyidina Anas bin Malik, bahawasanya Rasulullah bertemu Nabi Idris tu di langit yang keempat. Jadi Nabi Idris tu diletakkan di tempat terbit matahari, which is located dekat langitnya yang keempat. Kemudian malaikat ini pergi jumpa dengan malakul maut, Sayyidina Israel lah alaihissalam. Jadi kata malaikat Syams tu dia tanyalah kepada Sayyidina Israel, malaikat maut, aku ni ada satu keperluan, I have a request, satu hajat aku nak minta daripada engkau. Dia kata malakul maut, apa dia kan? Dia kata Malakus Syams, aku ada satu kawan baik lah, best friend aku kan, daripada anak cucu Adam lah, daripada golongan manusia. Dia ni minta engkau syafaatkan baginya, tolonglah agar engkau tangguhkan ajalnya, delaykan dia punya ajal. Jadi kata malaikat maut itu bukan dalam kekuasaan aku kan, aku tak ada power nak buat sesuka hati. Tapi kalau engkau nak tahu, aku boleh bagi tahu engkau bila ajalnya. I can let you know when he will pass away. Ditunjukkan dibukakan satu catatan lah, buku catatan. Jadi mereka dua pun melihatlah buku catatan tersebut, ada termaktub ajalnya Nabi Idris alaihissalam. Jadi kata malakul maut setelah mereka lihat pada buku tersebut, dia kata malaikat maut sesungguhnya orang yang kau cakap ni, kawan baik engkau ni, aku tak dapati dia tu mati buat selama-lamanya. Ma'arahu yamutu abada. Aku tak dapati dia tu mati selama-lamanya. Jadi kata Malakus Syams, macam mana pula macam itu? Apa maksud kau kan? Jadi kata malakul maut aku tidak mendapati dia tu meninggal dunia kecuali di tempat terbitnya matahari. Subhanallah. Kalau kita trace back balik tadi kan, cerita tadi yang awal tu, kan malaikat Syams tu meletakkan Nabi Idris di mana? Di tempat terbitnya matahari kan, di langit yang keempat. Jadi kata Sayyidina Israel, dalam buku catatan ajal ni, termaktub usianya Nabi Idris tu, beliau akan meninggal di tempat terbitnya matahari, di mana yang Sayyidina Malakul Syams tu letaklah.
Jadi kata malaikat matahari tu Malakul Syam tu kata sesungguhnya aku telah meninggalkan dia di sana. Sebelum aku jumpa engkau, aku dah letak dia kat sana dulu. Jadi qala apa ni, berangkatlah. Maka kau akan, kata Malakul Syam, kau berangkat pergi balik kat sana, kau tengok bahawasanya beliau telah meninggal dunia. Fa wallah ma bagiya min ajali Idris syai'. Maka demi Allah sesungguhnya tidak tersisa daripada ajalnya Sayyidina Idris walaupun satu. Maknanya dah sampai ajalnya Sayyidina Idris alaihissalam. Maka tak kala kembali Malakul Syams ke tempat yang asal, tempat yang tadi itu, di tempat terbit matahari itu, wajadahu mayyitan, maka beliau menemuinya telah meninggal dunia, telah wafat. Jadi di sini ada ulama banyak khilafnya. Adakah beliau itu hidup ataupun meninggal dunia? Jadi kata sebahagian tu beliau meninggal dunia di langit yang keempat, di tempat terbit matahari. Ada sebahagian yang mengatakan beliau hidup. Itu yang video yang sebelumnya yang saya share, bahawasanya beliau itu hidup di dalam syurga kan. Kisah daripada sanad Imam Wahab bin Munabbih itu, beliau dapat nikmat di dalam syurga dan sebagainya. So kesimpulannya ada dua riwayat lah, tapi dua-dua riwayat menyatakan beliau itu diangkatkan ke langit. Cuma riwayat yang Ka'ab Ahbar ini menyatakan Nabi Idris itu wafat, meninggal dunia di tempatnya langit yang keempat. Jadi di situ kata ulama, kata Wahab bin Munabbih diangkatnya Sayyidina Idris itu ke langit, umurnya itu 365 tahun, 365 years old. Dan kata Imam Ibnu Jauzi, Nabi Idris ni dan Nabi Isa alaihissalam ini kedua-duanya hidup di langit. Kan kita tahu Nabi Isa alaihissalam hidup di langit, akan turun akhir zaman. Nabi Idris tu hidup di langit keempat. Kadang-kadang kadang-kala Nabi Idris itu beribadah kepada Allah di langit tersebut. Ada masanya beliau akan masuk ke dalam syurga untuk menikmati segala macam nikmat lah di dalam syurga. Itu lebih kurang itu pendapat para alim ulama lah tentang riwayatnya Nabi Idris alaihissalam. Moga-moga Allah Ta'ala beri jadi manfaat.